Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini, Perdana Menteri sebenarnya tak yakin Barisan Nasional menang di Johor, kata Anwar. Berita sepenuhnya. Ketua Pembangkang mempersoalkan keyakinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk BN memenangi pilihan raya negeri. Sabtu ini, ekoran langkah kerajaan hanya sedia membuka sempadan April antarabangsa pada 1 April. Jika tidak yakin, dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri, kata Anwar kepada pemberita di Gambir ketika diminta mengulas mengenai kenyataan Ismail Sabri hari ini. Ismail Sabri pada Isnin dilaporkan berkata BN mempunyai peluang yang baik untuk memenangi majoriti 2/3 dalam DUN Johor yang mempunyai 56 kerusi. Anwar bagaimanapun berkata Ismail Sabri mungkin kurang yakin kerana jika tidak, sempadan akan dibuka semula tepat pada masanya untuk membolehkan rakyat Malaysia di Singapura pulang dan mengundi pada 12 Mac nanti. Sekiranya dia benar-benar yakin, apakah perbezaan 2 minggu ini? Perdana Menteri sebenarnya tak yakin. Jika Ismail Sabri benar-benar yakin dengan kekuatan BN, dia boleh membuka semula sempadan sebelum 1 April untuk membolehkan rakyat membuat keputusan, kata Anwar. Malaysia dan Singapura pada masa ini mengamalkan sistem lorong perjalanan bervaksin VTL yang kekal, tetapi peraturan baru sedang digubal untuk penumpang harian berentasi sempadan kedua-dua negara. Mengikut syarat ujian COVID-19 yang dilonggarkan, semua pengembara antarabangsa masih perlu menjalani ujian pra-pelapasan dalam masa 2 hari sebelum berlepas ke Malaysia dan ujian semasa ketibaan sebaik sahaja tiba di negara ini. Bagaimanapun, mereka tidak perlu menjalani ujian kendiri COVID-19 pada hari kedua, keempat dan keenam selepas ketibaan mereka dan ujian antigen RT-KAG yang dijalankan secara profesional pada hari ketiga dan kelima. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Lihat dulu keratan 5 saat sebelum kita membuat ulasan tentang insiden paling menakutkan dalam kempen pilihan raya ini. Jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, ulasan tanpa batasan. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai tolong deh. Hari ini saya dapat satu video daripada seorang rakan daripada Johor. Beliau meminta untuk diulas tentang video ini dan juga gambar-gambar yang beliau kirimkan kepada saya. Untuk makluman semua, saya bukan penyokong kepada mana-mana parti politik, tetapi kita lihat dulu dan nilai bersama gambar ini. Oke, what the difference? Apa benda spot the difference antara gambar-gambar ini? Dalam paparan gambar ini dipaparkan perbezaan-perbezaan antara kempen pilihan raya parti-parti tertentu. Anda nilai sendiri mana paling bagus, mana paling tidak bagus, mana paling ramai penyokong, dan mana paling sedikit penyokong, dan paling penting, mana satu yang melanggar SOP. Anda tunggu yang pertama. Kalau kamu nampak yang ini PKR begitu tersusun, sedikit orang, tapi tidak langgar SOP. Yang seterusnya pula Parti Amanah pun sama, sedikit orang tetapi tidak langgar SOP. Keberangkalian untuk menyebarkan COVID-19 lebih rendah berbanding dengan yang satu ini, Barisan Nasional Bosku, di mana orangnya dalam gambar ini sangat begitu ramai sehingga bersesak-sesak. Jadi mungkin ramai orang positifnya, tetapi yang negatifnya di mana SOP? Diletak kat mana sudah SOP-nya? Kata tak boleh ramai-ramai, tapi yang gambar nih, ini cerita apa? Baik, habis tentang gambar ini, Anda boleh juga lihat dalam kempen DAP pun begitu juga. Hanya beberapa orang berjalan, berkempen kerana mungkin mematuhi SOP dan takut kena compound. Dan kita dengar dalam berita terkini, anugerah juara lagu pun ada beberapa orang yang di compound, termasuk penganjur dalam berita yang saya baca sebentar tadi. Kalau AJL yang ramai orang tengok tu pun boleh kena compound. Bila lagi lah kempen ni kena compound kan. Kalau kamu dapat spot the difference, bolehlah.
Sekarang kita lihat gambar yang kedua, video yang kedua ini lebih hangat, lebih seru, lebih ngeri. Baik, kita tengok sama-sama. Ini video dia. Sambil kamu lihat, kita perhatikan. Dalam video ini ada begitu banyak motor yang prang-prengnya. Aku pun tak tahu di mana kampanyenya dengan moto bising-bising ini. Aku pun tak tahu apa yang mereka coba sampaikan. Dalam video ini kita lihat sekumpulan anak-anak muda, anak-anak tua, tak separuh tua, tak tahulah. Lelaki perempuan ada naik moto, bonceng-membonceng, ada yang pakai helmet, ada yang tak pakai helmet. Pergi berjalan dan rupa-rupanya mereka pergi ke kubu Perikatan Nasional. Saya lihat di sini ada unsur provokasi, yang mana geng-geng UMNO Barisan Nasional ini dengan menaiki moto membuat bising, dan kita selalu katakan provokasi di kubu Perikatan Nasional. Saya nak ulas sedikit tentang perbuatan ini. Saya tak menyokong mana-mana parti untuk kali ini setakat ini, sebab saya bukan mengundi di Johor. Tetapi perbuatan seperti ini sebenarnya menunjukkan kualiti penyokong-penyokong dan juga parti itu sendiri. Manakan tidak, perbuatan provokasi ini sebenarnya tidak membawa apa-apa makna. Kamu provok-provok pun pengundi bukan bertambah suka, tapi bertambah mungkin muak, bertambah takut, bertambah ngeri, ngilu, takut, dan sebagainya. Manakan tidak, ini perbuatan seperti sekumpulan samsing menyerang kubu orang. Cukuplah berkempen menggunakan lisan, perkataan, tak perlulah buat serangan provokasi seperti ini. Kita harus mengamalkan jalan damai. Kan lebih baik begitu. Tidak perlu prem-prem moto di sana untuk memprovokasi. Yang kita takuti kalau ada berlaku apa-apa kejadian yang tidak disukai, yang kita tidak ingini, seperti mungkin pergaduhan, ada yang bertumbuk, ada yang dikejar, nanti balas membalas, dendam mendendam. Ini akan menyebabkan perkara berlarutan yang kita tidak ingini. Selain daripada itu, kamu harus ingat, dalam kampanye pilihan raya ini hanya mengambil masa paling lama pun 20 hari. Paling lama 21 hari, paling lama 24 hari, 25 hari, cakap macam itulah. Atau dalam 2 minggu. Selepas pilihan raya, selepas kampanye, siap, habis kampanye, nak buat apa? Jumpa lagi balik kawan-kawan tuh, kadang-kadang sekeluarga lagi tuh. Jadi nak buat apa? Nasa PRN Anda sibuk gaduh sini, provokasi sini sana, nanti habis PRN atau nanti habis kampanye, yang kamu gaduh tuh dia tetap keluarga kamu, yang kamu gaduh tuh dia tetap keluarga kamu, sebab biasanya kampanye yang macam ini berdekat dan berkenal. Cuma waktu kampanye saja mungkin tak sebulu, mungkin karena perbezaan parti politik, fahaman ideologi, keinginan parti politik, tapi akhirnya nanti kembali semula kepada keluarga. Yang tidak akan terlibat sama di sana adalah calon yang Anda sedang sokong ataupun Anda sedang promosikan itu. Kenapa harus bergaduh? Kenapa penyokong-penyokong ini pula yang bergaduh? Sebab walhal nanti kamulah juga yang akan pulang ke kampung, kamulah juga yang akan bersahabat, kamulah juga yang akan bersaudara semula. Tidak sepatutnya perkara seperti ini berlaku. Saya sangat tidak setuju perbuatan provokasi seperti ini, terutamanya apabila ini melibatkan satu kampung, satu mukim, satu wilayah, dan biasanya saling berkenalan. Nanti sudah habis PRN, sudah habis pilihan raya, sudah habis kampanye, malu lagi nanti sebab kedapatan memprovokasi sesama sendiri, hubungan kekeluargaan jadi retak gara-gara PRN, gara-gara kampanye. Ini pernah berlaku, menantu mentua begaduh. Ada juga kadang-kadang suami istri yang tidak satu sebulu, satu sokong nih, satu sokong nih. Harap-harap nanti janganlah ada pula bercerai ya. Nah, jadi kita harap perbuatan memprovokasi seperti ini janganlah diteruskan. Kalau ia pun nak berkempenlah dengan cara yang sehat. Berkempenlah dengan cara yang betul. Tak payah nak memperkecil-kecilkan orang, nak menyerang-nyerang orang, nak
nak memprovokasi, nak menggertak orang, karena ini akan menyebabkan perkara yang lebih tidak kita ingini. Cukuplah Anda mempromosikan apa yang Anda boleh lakukan untuk negeri daerah tersebut atau kerusi tersebut, Dewan Undangan Negeri tersebut. Promosikan saja apa yang kamu mampu lakukan, apa yang kamu tawarkan, pembaharuan atau apa-apa perkara yang mungkin membawa faedah kepada rakyat setempat tersebut. Yang kita buat prem-prem tuh tak ada maknanya. Itu hanya menakutkan orang. Harap-harap nanti semua partai politik yang lain janganlah berbuat perkara yang tidak senonoh seperti ini. Ya, ini hanya menimbulkan kekecohan dan provokasi dan hanya menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini. Tidak pedulilah mana-mana partai politik, harus lebih saling toleransi, saling memahami, dan saling menjaga keamanan negara kita. Sekian dulu ulasan pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde.